Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada kali ini di mana sejarah tingkatan 4 kita akan tengok bab 3 konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. 3.2 latar belakang Perang Dunia. Latar belakang Perang Dunia berpunca daripada perkembangan nasionalisme dalam kalangan negara Eropah. Persaingan antara kuasa imperialis untuk mempertahankan kepentingan masing-masing telah mencetuskan Perang Dunia yang memberikan kesan besar terhadap penduduk dunia, iaitu Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1918, Perang Dunia Kedua 1939 hingga 1945. Faktor pencetusan Perang Dunia Pertama: persaingan kuasa imperialis, Pakatan Ketenteraan, dan krisis rantau Balkan. Kita tengok faktor pencetusan Perang Dunia Pertama. Persaingan kuasa imperialis disebabkan perkembangan revolusi industri, bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan untuk memperoleh bahan mentah dan memasarkan hasil industri, membawa permusuhan antara kuasa imperialis di Eropah. Pakatan Tentera, pembentukan Pakatan Ketenteraan seperti Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Ketidakstabilan politik berterusan di Eropah. Senjata moden dihasilkan dan bersedia untuk berperang. Krisis rantau Balkan akibat permusuhan Austria-Hungary dengan Serbia. Pembunuhan Al-Qudus Ferdinand, putera mahkota Austria-Hungary, dan isterinya Sofia menjadi kemuncak krisis Balkan. Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1918, krisis rantau Balkan. Ini merupakan negara-negara yang terletak di dalam kawasan Balkan. On the 28th of July 1914, exactly 1 month after the assassination of Archduke Franz Ferdinand, Austria-Hungary declared war on Serbia. The Archduke had been shot and killed while on a visit to Sarajevo in Bosnia. The assassin, Gavrilo Princip, was a Serbian nationalist who opposed Austria-Hungary's annexation of Bosnia that had taken place in 1908. Austria-Hungary condemned the attack, but only began preparations for a formal response after consulting with Germany, its closest ally. Kaiser Wilhelm II met with the Austro-Hungarian ambassador on the 5th of July and gave assurances that Germany would support military action against Serbia in what is known as the Blank Check. Having secured the support of the strongest army in Europe, the Austro-Hungarian Crown Council began preparations to force a military conflict with Serbia. The intention was to secure a swift Austrian victory before Serbia's powerful ally, Russia, was able to intervene. The Crown Council decided that an ultimatum containing unacceptable demands would be the best course of action, and presented the terms to Serbia on the 23rd of July. Austria-Hungary's Emperor, Franz Joseph, ordered mobilization after Serbia agreed to all but one of the demands at the end of the 48-hour deadline. This response alarmed the other countries of Europe, including Britain, who called for mediation. This was rejected by Vienna on the advice of Germany, and at 11 a.m. on the 28th of July, Emperor Franz Joseph signed the declaration of war against Serbia. It was sent by telegram to the Serbian government in Belgrade just 10 minutes later, making it the first declaration in what was to become the First World War. Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1918. Peta ini menunjukkan terdapat kuasa tengah dan Pakatan Bertiga serta negara berkecuali. Pihak dalam Perang Dunia Pertama, kuasa tengah,
iaitu Jerman dan Austria-Hungary. Kemudian disertai oleh Bulgaria dan Empire Ottomania. Pakatan bertiga, Britain, Perancis dan Rusia. Disokong oleh Serbia, Itali, Romania, Portugal dan Greece. Peristiwa Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1918. Pada 28 Julai 1914, dengan sokongan Jerman, Austria-Hungary mensyarkan perang terhadap Serbia. 30 Julai 1914, bantuan ketenteraan diberi oleh Rusia untuk mempertahankan Serbia. 1 Ogos 1914, perang diisytiharkan oleh Jerman terhadap Rusia. 3 Ogos 1914, perang diisytiharkan terhadap Perancis oleh Jerman sebab Perancis menyebelahi Rusia. Jerman menceroboh Belgium untuk menyerang Perancis. 4 Ogos 1914, Britain menyertai Rusia dan Perancis memerangi Jerman yang menceroboh Belgium. Oktober 1914, peperangan disertai oleh Empire Ottomania yang memihak kepada kuasa tengah. Mac 1915, Itali menyertai Perancis, Britain dan Rusia dalam Pakatan Bertiga. April 1917, peperangan disertai oleh Amerika Syarikat yang memihak kepada Pakatan Bertiga. Berakhir Perang Dunia Pertama pada tahun 1918, penlibatan Amerika Syarikat dalam perang membawa kejayaan kepada Pakatan Bertiga. Jerman dipaksa menandatangani gencatan senjata. Selepas tamat perang, beberapa siri persidangan dan perjanjian damai yang diadakan telah memberikan kesan kepada negara di Eropah. Amerika Syarikat diiktiraf sebagai kuasa besar dunia selepas Perang Dunia Pertama. Berakhir Perang Dunia Pertama, persidangan damai Paris diadakan pada 18 Januari 1919 untuk membincangkan syarat perdamaian selepas perang, memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan di Eropah. Masih lagi persidangan damai Paris, Woodrow Wilson, iaitu Presiden Amerika Syarikat, mencadangkan deklarasi 14 perkara sebagai asas perdamaian. Merangkumi dua prinsip utama iaitu penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri, sempadan negara berasaskan bangsa. Kita tengok pula perjanjian Versailles ditandatangani antara Pakatan Bertiga dengan Jerman pada 28 Jun 1919. Berdasarkan perjanjian tersebut, Jerman dikehendaki bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang, membayar pampasan kepada Pakatan Bertiga, menghadkan saiz angkatan tentera, menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga, menetapkan penyembuhan Liga Bangsa-Bangsa untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antarabangsa. Peta ini menunjukkan pengagihan wilayah Jerman berdasarkan perjanjian Versailles. Kita tengok kesan Perang Dunia Pertama, di mana keruntuhan pemerintahan beraja, kemunculan negara baru, kebangkitan negara kita disebabkan oleh kerajaan British. Keruntuhan pemerintahan beraja di mana menamatkan sistem pemerintahan beraja di Jerman, Austria-Hungary, Rusia dan Empire Ottomania. Jerman, Kerajaan Republik Jerman didirikan apabila Kaisar terpaksa turun takhta dan mendapatkan perlindungan di Belanda. Austria-Hungary, pemerintahan dinasti Habsburg, tamat apabila timbul pemberontakan di wilayah yang dikuasainya. Kita tengok pula Rusia, di mana pemerintahan Beraja Tsar Nicholas ditumbangkan dengan bercetusnya revolusi di Rusia. Kerajaan komunis pertama di dunia terbentuk di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Empire Ottomania, di mana Sultan Mehmed, iaitu Khalifah Empire Ottomania digulingkan. Mustafa Kemal Atatürk mengetuai Kerajaan Turki bercorak Republik. Seterusnya kita tengok kemunculan negara baru.
Negara baru dilahirkan selepas keruntuhan Empire Austria-Hungary seperti Austria, Hungary, Czechoslovakia, Yugoslavia. Perpecahan Empire Rusia membawa kepada penumbuhan negara baru seperti Poland, Estonia, Latvia, Lithuania. Perpecahan Empire Ottomania menyebabkan muncul negara baru seperti Lebanon, Syria, Iraq. Kesan terhadap negara kita tengok kebangkitan orang Melayu disekat dengan menandatangani pengisytiharan perang oleh Raja-Raja Melayu yang menyokong dan memberikan taat setia kepada kerajaan British. Pelbagai undang-undang yang berkaitan dengan perang diluluskan oleh pentadbiran British. British memanipulasikan kemakmuran ekonomi negeri Melayu di mana British menggunakan wang hasil biji timah dan getah untuk membiayai operasi dalam Perang Dunia Pertama. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat pada anda.